Hai, Assalamualaikum. Jumpa lagi bersama Madam Rose. Hari ini kita akan bincangkan berkenaan dengan penentu-penentu permintaan ataupun boleh kita katakan sebagai faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan. Okey, untuk faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan ini kita bahagikan kepada dua kategori, iaitu yang pertama, harga barang itu sendiri, dan yang kedua adalah faktor-faktor lain selain daripada harga barang itu sendiri. Okey, untuk faktor-faktor lain ini kita boleh bahagikan kepada 6 faktor, iaitu harga barang lain, pendapatan, cita rasa, musim, jangkaan masa hadapan dan juga dasar kerajaan. Okey, kita tengok faktor yang pertama, harga barang itu sendiri. Bila kita sebut harga barang itu sendiri, maksudnya dia tidak ada kaitan dengan faktor-faktor lain. Contoh, harga Milo. Apa kesan kepada kuantiti diminta untuk Milo apabila harga Milo itu berubah? Contoh, kalau harga Milo naik, kuantiti diminta untuk Milo akan jatuh. Apabila harga kasut naik, kuantiti diminta untuk kasut akan jatuh. Dan sebaliknya, kalau katalah harga Milo itu jatuh, kuantiti diminta untuk Milo akan naik. Okey, jadi harga barang itu sendiri adalah dia tidak berkaitan dengan faktor-faktor lain. Harga dia yang berubah yang menyebabkan perubahan dalam kuantiti yang diminta untuk barang tersebut. Okey, sekarang kita bincangkan berkenaan dengan faktor-faktor lain yang mempengaruhi permintaan. Okey, bila kita bincangkan faktor-faktor lain yang berubah, so kita andaikan harga barang itu sendiri tidak berubah. Okey, contoh, harga Milo katalah 1 kilogram RM30 contoh. Jadi harga dia tetap RM30. Tapi permintaan untuk Milo itu akan berubah disebabkan oleh perubahan dalam faktor-faktor lain yang mempengaruhi permintaan. Okey, itu maksud dia faktor-faktor lain. Okay, bila kita bincang berkenaan dengan faktor-faktor lain, kita andaikan harga barang itu sendiri tidak berubah. Okey, kita tengok contoh yang pertama, jangkaan masa depan. Okey, jangkaan masa depan ni maksudnya kita jangkakan harga barang tersebut pada masa depan, sama ada meningkat ataupun berkurang. Okey, contoh katalah kita jangkakan harga emas. Okey, harga emas akan turun pada masa depan. Sekarang ni katalah contohnya 1 gram 170. Okey, 2 bulan lagi kita jangkakan harganya akan turun. Katalah kepada 150 ataupun kepada 140. Okey, jadi sekarang ni kita tak akan belilah emas sebab harganya mahal. So, kita akan tunggu 2 bulan lagi untuk beli emas apabila harganya dah jatuh. Jadi, permintaan emas pada masa ini akan menurun. Okey, begitu juga contohnya, katalah harga baju. Okey, kita suka pada satu brand tu. Okey, jadi pada masa depan kita jangkakan ataupun 2 bulan lagi harga baju tu akan jatuh. So, permintaan untuk baju tu pada masa sekarang akan jatuhlah sebab kita nak tunggu 2 bulan lagi apabila harga baju tersebut akan turun di pasaran. Okey, sekarang ni juga kita tengok Shopee selalu buat sale kan, 77 lah, 88 lah, year end sale lah, hari ibu lah, hari guru lah kan. Okey, jadi kita tak akan beli pada masa sekarang. Kita akan tunggu, katalah contohnya sekarang ni bulan 6, hujung bulan 6. So, kita akan tunggu bila sale-nya pada 7 bulan 7. So, permintaan barang untuk masa ni akan berkurang disebabkan kita jangkakan harganya akan turun pada masa depan. Okey, itu maksud jangkaan pada masa hadapan. Faktor yang seterusnya adalah pendapatan ataupun income ataupun gaji kita. Okey, secara logiknya apabila pendapatan seseorang itu meningkat, maka
permintaannya juga akan meningkat. Maksudnya dia mampu untuk beli lebih banyak barang dan perkhidmatan. Okey, tapi untuk pendapatan ni dia bergantung kepada jenis barang. Kita boleh bahagikan kepada barang mesti, barang biasa, barang mewah dan juga barang bawahan. Okey, barang mesti ni adalah barang yang kita perlu guna ataupun wajib guna. Contoh, garam, gula kan, yang kita perlukan untuk masak. Okey. Jadi permintaan untuk barang mesti ni dia tidak bergantung kepada pendapatan. Sama ada pendapatan kita meningkat ataupun berkurang, permintaan kita terhadap garam ataupun gula itu tadi adalah tetap. Kita akan minta juga garam tu sebab kita perlu untuk masakan kita. Sebab kalau tak ada garam gula maka masakan kita tak sedap kan. Okey, tapi walaupun pendapatan kita meningkat ataupun berkurang, kuantiti permintaan untuk garam dan gula itu adalah tetap. Okey, contohnya kalau kata kita beli untuk 1 bulan kita perlukan 1 paket garam. Okey, kalau pendapatan kita meningkat, kita tetap beli 1 paket. Kita tak akan beli 2 paket. Okey, sebab takkanlah disebabkan pendapatan kita meningkat. Kalau dulu nak masak kari ayam, kita masuk 1 sudu. Tapi disebabkan pendapatan dah tinggi dah, so kita masukkan 2 sudu. Sebab kita boleh beli banyak ni kan. Tak. Untuk barang mesti permintaannya adalah tetap. Okey. Dan jenis barang yang kedua adalah barang biasa. Untuk barang biasa, contohnya barang yang kita gunakan hari-hari kat rumah kita. Contohnya berus gigi, ubat gigi, shampoo, pakaian. Okey, jadi untuk barang-barang ni, apabila semakin tingginya pendapatan kita, maka permintaan untuk barang-barang ini akan semakin meningkat. Dan sebaliknya, kalau kata pendapatan kita berkurang, so permintaannya akan berkurang. Okey, jadi maksudnya kita sesuaikanlah penggunaannya dengan tingkat pendapatan kita. Begitu juga dengan barang mewah. Makin tinggi pendapatan kita, permintaan untuk barang mewah juga akan makin tinggilah sebab kita dah mampu beli barang yang lebih baik. Contoh dulu beli handbag kat pasar malam je. Tapi sekarang ni gaji kita dah naik. So mungkin kita lebih berpeluang untuk beli handbag yang lebih mahal. Beli dekat pasar raya. Bila pendapatan naik lagi, makin tinggi lagi, mungkin boleh beli handbag yang lebih berjenama. Okey, itu untuk barang biasa dan barang mewah. Dan yang ketiganya adalah barang bawahan. Barang bawahan ni adalah barang yang digunakan oleh golongan yang berpendapatan rendah, orang-orang miskin. Contoh katalah beras. Beras ni dia ada banyak kategori. Ada beras hancur, ada beras yang elok sikit, ada beras basmati, kan yang paling elok kan. Okey, jadi untuk barang bawahan ni hubungannya dengan pendapatan adalah secara songsang. Contoh katalah pendapatan sikit, so kita gunakan beras hancur je sebab tak mampu beli beras yang lebih baik. Okey, bila pendapatan kita makin meningkat, jadi kita mampu beli beras yang lebih baik. So permintaan untuk beras hancur itu tadi akan menurunlah. Kita akan beli beras yang lebih baik. Sebaliknya, kalau kata pendapatan kita makin kurang, makin sikit, so permintaan untuk beras hancur tadi akan semakin meningkat. So hubungannya adalah songsang untuk barang bawahan. Okey, faktor yang seterusnya adalah harga barang lain. Okey, kalau faktor yang kita bincang sebelum ni macam cita rasa, pendapatan dan sebagainya tu, dia melibatkan satu barang saja. Okey, tapi bila kita sebut harga barang lain, ia melibatkan dua barang. Okey, perubahan dalam harga satu barang, dia akan mempengaruhi permintaan barang yang satu lagi. Ada dua barang. Okey, jadi untuk harga barang lain ni, kita boleh bahagikan kepada dua, iaitu barang pengganti dan barang penggenap. Okey, kita tengok barang yang pertama adalah barang pengganti. Barang pengganti ni barang yang boleh menggantikan penggunaan barang yang lain, boleh gantikan penggunaan barang yang lain dan
fungsinya adalah sama. Dan dia tidak akan mengurangkan kepuasan pengguna tersebut. Macam tu. Contoh, katalah Milo dengan Horlick ataupun Vicko. Tak nak minum Milo, kita boleh minum Vicko ataupun Horlick. Itu maksudnya barang pengganti. Okey, jadi perubahan dalam harga Milo akan mempengaruhi permintaan Vicko. Itu maksudnya dia dua barang. Harga Milo yang berubah, apa kesan dia kepada permintaan Vicko sebagai barang pengganti kepada Milo? Okey, jadi untuk barang pengganti ni, jika harga Milo meningkat, okey, jadi bila harga Milo meningkat, secara relatifnya atau secara bandingannya, Vicko tu pada pandangan pengguna dah jadi murah lah kan, walaupun harga dia tak berubah. Tapi disebabkan harga Milo tadi naik, Vicko kita anggap sebagai dah murah. So, bila harga Milo meningkat, kuantiti diminta untuk Milo akan menurun. Okey, sebab kita dah tak nak beli Milo, mahal dah. So, permintaan untuk Vicko akan meningkat. Okey, sebaliknya jika harga Milo tadi dah jatuh, okey, harga Vicko tak berubah, harga Milo jatuh. So, secara bandingannya, Milo tu dah semakin murah berbanding Vicko. So, permintaan Vicko akan jatuhlah. Jadi untuk barang pengganti, hubungannya adalah positif. Maksudnya bila harga suatu barang itu meningkat, permintaan barang penggantinya akan meningkat. Dan sebaliknya, jika harga suatu barang itu jatuh, permintaan untuk barang penggantinya akan jatuh. Okey, itu barang pengganti. Okey, jenis yang kedua adalah barang penggenap. Penggenap ni adalah barang yang kita mesti gunakan secara bersama. Kalau tak ada satu barang tu, barang yang satu lagi tu kita tak boleh guna. Okey, contoh, berus gigi dengan ubat gigi. Ada berus gigi tapi tak ada ubat gigi. So tak boleh guna kan? Ada pen tapi tak ada dakwat. Tu maksud dia. Ada kereta tapi tak ada petrol. Ada petrol tapi tak ada kereta. Jadi dua-dua benda tu kita perlu gunakan secara bersama. Okey, jadi untuk barang penggenap, contoh kita ambil kereta. Apabila harga kereta meningkat, so kuantiti diminta untuk kereta akan jatuh kan. So bila harga dia mahal, so kita kurangkanlah kuantiti diminta untuk kereta tadi akan berkurang. Jadi permintaan petrol juga akan berkurang sebab kereta di pasaran telah berkurang. Faham tak? Okey, jadi petrol itu adalah sebagai penggenap untuk kereta. Jadi bila orang minta kereta tu sikit, so permintaan petrol juga akan jadi sikit. Okey, itulah maksud barang penggenap. Dan hubungan antara peningkatan dalam harga sesuatu barang dengan permintaan harga barang lain sebagai barang penggenapnya juga, itu adalah secara songsang. Okey. Okey, contoh faktor lain yang kedua adalah cita rasa. Okey, cita rasa ni adalah kita punya taste ataupun kita punya favourite. Jadi setiap orang ni dia punya cita rasa tu berlainan. Contoh katalah handbag. Setengah orang beli dekat pasar malam pun dah okey. Tapi setengah orang dia sukakan handbag yang berjenama. Okey, jadi cita rasa ni mempengaruhi permintaan seseorang terhadap barang dan perkhidmatan. Okey, contoh kita suka satu brand tu. Contohnya katalah suka handbag LV. Okey, walaupun dia punya harga dia meningkat ataupun tidak berubah, so kita tetap akan meningkatkan permintaan terhadap beg tersebut. Okey, jadi setiap keluaran yang dikeluarkan oleh LV itu kita akan beli walaupun harga dia tu mahal. Okey, jadi itu adalah cita rasa. Okey, dan yang terakhir, faktor yang terakhir adalah dasar kerajaan. Dasar kerajaan ni adalah macam undang-undang yang dibuat oleh kerajaan lah.
Contoh sekarang musim-musim COVID ni kan, kerajaan membuat yang dipanggil iSinar. iSinar tu maksudnya kita boleh keluarkan wang daripada akaun pertama KWSP kita. Okey, jadi bila kita dapat keluarkan wang daripada KWSP tu, maksudnya kita punya pendapatan akan meningkat lah. Duit kita akan meningkat lah kan. So, permintaan barang dan perkhidmatan di pasaran akan meningkat. Begitu juga dengan yang kerajaan buat tu, penjana ataupun bantuan-bantuan lain yang diberikan oleh kerajaan. So dia akan meningkatkan kuasa beli masyarakat. Bila kuasa beli meningkat, so permintaan barang dan perkhidmatan akan meningkat. Okey, satu lagi adalah contoh dia cukai. Okey, cukai tu kerajaan kenakan ke atas pendapatan masyarakat ataupun isi rumah ataupun pengeluar, dikenakan cukai. So bila katalah kerajaan meningkatkan kadar cukai pendapatan, so pendapatan benar yang kita boleh belanjakan tu akan menurun. Contoh pendapatan ada 1,000, kena bayar cukai sebanyak 100, cukai pendapatan sebanyak 100 contoh. Jadi yang kita boleh gunakan cuma 900. So kita boleh beli barang dan perkhidmatan dengan 900 tu je. Okey, kalau kerajaan tingkatkan kadar cukai pendapatan 1,000, kena bayar cukai 200. So yang kita boleh gunakan cuma 800. So ini akan mengurangkan kemampuan kita untuk berbelanja, kan? Okey, itu adalah dasar kerajaan. So dasar kerajaan ini akan mempengaruhi permintaan unit-unit ekonomi terhadap barang dan perkhidmatan. Okey, itu adalah faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan pengguna terhadap barang dan perkhidmatan. Tadi kesimpulannya dia ada 2 kategori kan. Yang pertama adalah harga barang itu sendiri. Maksudnya harga barang itu berubah, dia akan mempengaruhi kuantiti yang diminta barang tersebut. Okey, untuk harga barang itu sendiri kita panggil sebagai perubahan dalam kuantiti diminta. Harga barang itu sendiri meningkat, kuantiti diminta akan jatuh. Harga barang itu sendiri jatuh, kuantiti diminta akan meningkat. Okey, tapi untuk faktor-faktor lain yang mempengaruhi permintaan, kita tak sebut kuantiti diminta. Kita sebut kuantiti permintaan. Contoh, apabila pendapatan isi rumah meningkat, kuantiti permintaan akan meningkat. Okey, sebaliknya jika pendapatan isi rumah jatuh, kuantiti permintaan barang dan perkhidmatan akan jatuh. Yang tu untuk barang biasa lah kan. Okey, jadi ada beza. Apabila harga barang itu sendiri yang berubah, kita sebut perubahan dalam kuantiti diminta. Okey, sebaliknya jika faktor-faktor lain yang berubah, kita sebut perubahan dalam kuantiti permintaan. So, beza kuantiti diminta dengan perubahan permintaan. Okey, sekian saja untuk video pada kali ini. So, kita akan sambung lagi, masih lagi di bab 2 dengan penentu-penentu ataupun faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran. Okey, sekian. Jumpa lagi di video yang seterusnya. Jangan lupa untuk subscribe, like dan share video yang telah Medium sediakan. Okey, sekian, terima kasih.